yang mana lebih akurat? Itu persoalan yang saya akan lontarkan pada penonton-penonton semua untuk cuba jawab. Okey, cuba jawab yang mana lebih akurat? Yang mahal ataupun yang murah? Okey, Assalamualaikum dan selamat berjumpa kembali. Lama tak bersiaran. Alright, hari ini saya nak review dua jenis clam meter yang berada di pasaran. Satu clam meter yang high end, satu clam meter yang biasa-biasa. Okey, jadi dua ni kita nak comparekan head to head. Kalau nak tengok apple to apple taklah, head to head lah. Mana kita akan compare satu clam meter yang harganya agak mahal dan satu clam meter yang harga mampu milik. Jadi kita nak compare apa perbezaan di antara clam meter yang betul-betul mahal dengan clam meter yang harganya biasa-biasa. Baik, so kita tengok dulu dua jenis clam meter ni. Satu jenis Fluke. Okey, satu jenis Fluke. Ini kalau misal kata technician elektrik, engineer, orang-orang yang biasa dengan elektrik, dia tahu Fluke ni adalah satu brand yang sangat-sangat mahal dan juga bagus. Right. Dan satu lagi adalah brand Aneng. Okey, ini made in China, yang ini Europe punya lah. Okey, kita nak compare kan, kita tak boleh kata apple to apple sebab satu high end, satu lagi yang jenis biasa. Kita nak tengok demi nilai bacaan nanti, adakah yang murah ni hampir sama dengan yang mahal. Okey, saya cerita dulu. Kita tengok dulu, sebelum saya cerita, kita tengok dulu clam meter jenis Fluke ni. Okey, clam meter jenis Fluke ni dia datang dengan, okey, kita ada kabel. Okey, kemudian kita ada, okey, yang ini biasanya untuk temperature lah. Okey, untuk temperature kita boleh uji temperature dan datang dengan clam meter dia. Okey, ini adalah alat yang ada pada Fluke clam meter. Termasuk manual book lah. Cuma manual book ni ada dalam kotak. Okey, yang ni saya dah keluarkan dari kotak, jadi saya tak dapat tunjukkan lah manual book. Alright. Kemudian satu lagi jenama Aneng. Okey, sebelum tu, Fluke ni adalah Fluke model 325, clam meter 325. Okey. Dan ini adalah model Aneng ST209. Okey, dia datang clam meter. Kemudian ada kabel dan juga datang dengan temperature. Okey, temperature punya sensor dan datang dengan manual. Okey, cuma manual ni dia ada dua bahasa lah. Dia ada bahasa Cina dan juga bahasa Inggeris sebab dia made in China kan. Alright. So dua-dua clam meter ni, yang kelebihannya di antara clam meter lain, dia ada DC emitter. Maknanya kita boleh uji, okey, ampere DC. Jarang clam meter ada ampere DC. Kebanyakan clam meter dia cuma ada untuk AC, alternating current sahaja. Untuk direct current, arus terus, tak ada. Jadi untuk arus ulang-alik dan juga arus terus, dua-dua clam meter ni boleh kita guna pakai. Alright, kat mana kita nak guna pakai DC ni? Untuk kedua-dua ni, kat mana kita nak uji DC? Biasanya kalau misal kata anda ada projek solar, okay, ataupun anda ada buat projek, kalau pelajar-pelajar biasanya ada buat projek, kita nak check berapa current yang disupply, berapa current yang kita nak dapatkan daripada uji kaji. Biasanya kalau projek pelajar ni dia banyak guna DC, so kita nak clamp lebih mudah kalau berbanding kita sambung dengan multimeter. Okey, jadi sebab apa kita tak nak putus kelita, kita cuma clamp sahaja pada bahagian kabel, terus kita dapat bacaan. Alright, ini kelebihan dua clam meter ni, yang nama Fluke 325 dan juga Aneng ST209. Alright, nanti kita akan review sekejap lagi apa yang ada pada clam meter ni. Okey, sekarang ni kita nak tengok secara dekat clam meter jenama Fluke 325. Okey, di mana kita tengok apa yang ada pada paparan dia. Alright, kita ada knob untuk selector knob, kita ada voltage untuk arus terus dan juga arus ulang-alik. Kemudian kita ada ohm, bacaan untuk resistan, dan juga beep, okey, buzzer. Kemudian kita ada bacaan untuk kapasitor, kita ada bacaan untuk temperature. Yang ini yang selalu tidak ada pada clam meter ini.
Di mana klemeter ni dia ada kelebihan, iaitu kita boleh uji ampere untuk AC dan juga DC. Dan kita ada frekuensi hertz lah. Alright, kita tengok paparan dia. Dekat sini kita ada minimum maksimum untuk Fahrenheit dan juga degree Celsius. Kemudian kita ada untuk AC DC, untuk selected pada voltage dan juga pada ampere. Alright, ini lampu lah. Alright, so kita tengok dulu untuk voltage. Okay, di mana kita tengok kat sini kita ada AC. Kalau kita nak pilih DC, kita select untuk DC. Okay, alright. Kemudian kita ada ohm. Okay, kemudian kita ada kapasitor. Nilai dia adalah dalam microfarad. Okay, kemudian kita ada temperature. Okay, temperature ni kita ada darjah Celsius. Kalau kita pilih di sini, kita ada degree Fahrenheit. Biasanya kalau di Malaysia kita akan gunakan degree Celsius, tetapi kalau di luar negara biasanya dia orang suka untuk degree Fahrenheit. Alright, seterusnya okay, kita ada ampere untuk AC dan kita boleh pilih ampere untuk DC, dan seterusnya adalah untuk frekuensi. Okay, ini kita nak cek frekuensi pada kita punya litar elektrik lah. Alright, ini adalah jenama Fluke 325. Okay, kita tengok pula satu lagi brand, iaitu jenama Aneng ST209. Okey, apa yang ada dekat Aneng ni? Okey, ada knob selector juga. Kita ada voltage untuk arus ulang alik. Kita ada voltage untuk arus terus. Kemudian kita ada ohm dan juga buzzer. Dan juga kapasitor sekali di sini. Dan juga kita boleh uji diode. Berbeza dengan klemeter tadi. Alright, kita ada frekuensi. Okay, kemudian kita ada temperature, suhu, dan kita ada kita boleh adjust frekuensi di sini, dan kita juga ada non-contact voltage, di mana kita boleh uji di mana kehadiran voltage pada satu pendawaian. Okay, dan juga kita boleh uji untuk ampere, di mana kita ada AC dan juga DC. Okay, so kita tengok sekejap paparan dia macam mana. Okay, so ini adalah paparan untuk voltage arus ulang alik AC. Kita boleh nampak kat sini AC. Kemudian kita ada arus DC. Voltage DC. Bukan arus, voltage DC. Kemudian kita ada kita punya ohm. Kemudian kita boleh select. Okay, untuk diode. Kita boleh select lagi untuk buzzer. Dan kita boleh select untuk nilai kapasitan. Okay, start daripada nanofarad hingga milifarad. Okay, ini selector dia lah. Okay, kemudian kita tengok pada frekuensi. Okay, frekuensi. Okay, kemudian kita boleh tengok temperature, degree Celsius dan juga degree Fahrenheit. Okay, kemudian kita ada frekuensi, di mana kita boleh adjust kita punya frekuensi. Okay, nilai frekuensi ni kalau kita sambungkan pada osiloskop, kita boleh adjust frekuensi pada osiloskop tersebut. Okey. Alright. Kemudian kita ada NCV. NCV ni nanti saya akan tunjukkan apa kegunaan NCV ni, di mana kita boleh letakkan kita punya sensor di sini untuk menguji kehadiran voltage, biasanya AC lah. Okey. Kemudian kita ada current. Okay, current, di mana kita ada DC dan kita boleh select untuk AC. Okey, kita tengoklah NCV. Apa alatan lain yang kita boleh guna untuk cek kehadiran voltage? Okey. Siapa orang elektrik dia biasa jumpa ni. Benda ni ada dekat DIY. Okey, ini adalah volt detector, di mana bila kita uji, kita letakkan dekat dinding ataupun dekat soket outlet ataupun dekat wire. Kita nak tengok wire tu ada voltage ataupun tidak, kita letak berhampiran saja. Contoh, saya ada wire yang ini sebagai contoh. Bila saya letak saja, so dia akan detect dengan bunyi dan juga lampu. Sama juga untuk alat ini. Kita letakkan di sini, dia akan detect kehadiran voltage dengan bunyi beep. Okey, itu adalah kegunaan NCV. Okey, ini adalah selector dan juga apa yang ada pada model Aneng ST209.
Okay. So kalau compare sizing ada sedikit perbezaan di mana aning adalah sedikit kecil dan fluke adalah sedikit besar. Dan kelebihan yang ada pada aning adalah kita boleh uji diode. Okay. Kelebihan pada aning juga kita boleh uji kehadiran voltan dan juga kita boleh adjust frekuensi. Ini kelebihan klimeter jenis aning berbanding jenis fluke. Di mana fluke ni dia tak banyak sangat function. Okey. Sekejap lagi kita akan tengok bacaan. Macam mana kita nak dapatkan bacaan pada kedua-dua jenis klimeter ni. Kita nak tengok perbezaan ketara ataupun tidak, perbezaan di antara jenama fluke dan juga jenama aning. Okey, tadi saya dah bagi tahu kita akan uji kedua-dua jenis klimeter, di mana satu klimeter kita adalah aning ST209 dan satu lagi adalah fluke 325. Di mana harga aning jauh murah berbanding fluke. Fluke ni harga dia di pasaran lebih kurang RM1,900 dan aning ni hanya berharga lebih kurang RM110, lebih kurang 20 kali ganda harga dia. Jadi hari ini kita akan tengok perbezaan bacaan untuk DC current bagi aning ST209 dan juga fluke 325. Jadi kat sini kita ada panel solar. Untuk dapatkan bacaan pada panel solar kita akan gunakan DC current. So kita akan uji kita punya eye short circuit. Okey. Dan kita set kedua-duanya pada DC emitter. Alright. So kita clamp dulu yang pertama untuk aning. Kita tengok bacaan dia berapa. Bacaan sekarang lebih kurang 3.55 dan kita clamp juga untuk fluke. Jadi dekat sini kita boleh nampak perbezaan lebih kurang berbeza 0.4 ampere. Okey, perbezaan yang ketara lebih kurang 0.4 ampere untuk DC current. So kalau kita tengok dekat sini bacaan ada DC dan sini juga ada DC. So yang mana lebih accurate? Itu persoalan yang saya akan lontarkan pada penonton-penonton semua untuk cuba jawab. Okey, cuba jawab yang mana lebih accurate, yang mahal ataupun yang murah. Saya tak boleh nak komen sekarang ini. Cuma kita bagi persoalan kepada semua viewers, kepada semua penonton-penonton, yang mana lebih accurate, yang mahal atau yang murah. Okey, so tunggu jawapannya daripada para penonton. Alright, jumpa lagi. Bye.